InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah. Kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu. Alhamdulillah. Minta maaf semalam tidak dapat bersama. Terpaksa kita tangguhkan ke hari ini, ke malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan malam ini kita akan dapat sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung tajuk yang berkenaan beberapa perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, akal, sains, dan juga berkaitan dengan sihir, sihir. Jadi sihir tu kita akan pergi lebih detail kemudian sikit, tapi sebagai satu mukadimahnya, kita ingin menyatakan bahawa sihir ini adalah merupakan suatu perkara yang menjadi senjata yang digunakan oleh syaitan, digunakan oleh iblis untuk nak merosakkan akidah. Jadi sihir ini bukanlah satu perkara yang baik, malahan di dalam Islam kita dilarang untuk belajar sihir, tak boleh. Kecuali kalau kita belajar untuk nak lawan dia, itu lainlah. Tapi kalau belajar saja-saja sihir ini tak dibenarkan, kerana dia akan merosakkan. Kerana sihir ini dia ilmu yang berkaitan dengan syaitan, berkaitan dengan iblis, dan juga berkaitan dengan penyembahan iblis, penyembahan syaitan. Dan sihir ini akan membawa kita terikat kepada syirik, banyak benda-benda syirik. Jadi sebab itu orang yang belajar sihir itu dia tidak dibenarkan, diharamkan oleh Allah SWT. Kecuali kita belajar sihir tadi dalam rangka mungkin nak mengetahui macam mana strategi mereka, perancangan jahat mereka, apa digunakan dan sebagainya, supaya kita boleh nak putuskan sihir-sihir tadi itu, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya ingin menyambung sedikit daripada perbincangan kita berkaitan dengan suasana yang ada pada hari ini, iaitu sains. Dan sains ini sebenarnya telah pun dibincangkan oleh ulama-ulama kita, terutamanya ulama muhakkikin, menggambarkan kepada kita tentang kewujudan satu fenomena, iaitu fenomena sains yang mengutamakan fizikal dan membawa kepada kerosakan. Tidaklah bermakna semua sains itu rosak. Maknanya ada orang bertanya, adakah kita tidak dibenarkan menggunakan sains? Sains ni adalah satu metodologi pembelajaran, pembelajaran ilmu yang berkaitan dengan fizik ataupun metafisik. Jadi sains ini dia ada unsur-unsur fizik, unsur-unsur fizikal, dan juga unsur-unsur metafisik. Metafisik ini maknanya yang non-fizikal. Contoh non-fizikal ni seperti gelombang. Gelombang tu metafisik. Jadi walaupun ada di dalam fizik, pelajaran fizik kita belajar, saya pun dulu belajar juga gelombang, gelombang wave. Tapi dia sebenarnya hakikat dia adalah metafisik, sesuatu yang kita tak nampak. Kadang-kadang tidak boleh dikesan, kadang-kadang dia ada
hanya sifat-sifat dia saja. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan cuba melihat sumber-sumber kekufuran di akhir zaman yang berkaitan dengan perkara yang kita gambarkan sebagai mata pelajaran sains. Bukan kita nak tolak sains, saya nak tegaskan kat sini, bukan nak tolak sains, tetapi sebahagian daripada sains itu diasaskan oleh iblis. Sebahagian, tak semua, sebahagian. Sebahagian daripada sains itu diasaskan oleh syaitan. Ini adalah daripada kajian-kajian yang kita buat. Memang sengaja iblis ataupun kita kata musuh Islam, musuh Allah ini, mereka merancang untuk nak menggunakan pengetahuan sains itu dalam rangka untuk nak melaksanakan sihir. Melaksanakan sihir. Sebab tu kita hari ini kita kena berhati-hati apabila kita berada di dalam suasana masyarakat pada hari ini, kita akan dapati ramai yang tertipu. Mudah sangat tertipu. Sama ada sains itu dalam bentuk fizik, kimia, biologi dan sebagainya. Dan malahan sains juga dalam bentuk sosial dan juga politik. Dalam bentuk ekonomi pun tertipu. Jadi bukanlah kita nak kata sains itu tak elok. Sains ini sebahagian daripada pelajaran yang kita boleh ambil dan guna, di mana ia juga merupakan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya yang kita nak gambarkan pada hari ini ialah sains yang sebenarnya terputus daripada iman dan takwa. Sains yang diasaskan oleh iblis dan syaitan. Ini sains ini yang kita nak kena perhatikan. Kadang-kadang kita nampak sains tu bagus, tapi rupanya dia punya dasarnya ialah tidak percaya kepada Tuhan. Dasarnya etis. Dasarnya mungkin menolak wahyu contohnya. Ada antara perkara-perkara yang kita nak sama-sama tengoklah. Supaya kita tidak terpengaruh dengan arus, itu pertanyaan penting. Kita tidak mengikut arus macam mana? Arus yang ada di dalamnya itu tipu daya dan mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah ni kepimpinan ataupun kerajaan yang diktator, yang mahu ditubuhkan oleh iblis dan yang mahu ditubuhkan oleh Dajjal. InsyaAllah hari kita akan tengoklah. Jadi secara umumnya ada beberapa perkara yang menjadi sumber kekufuran. Sebab tu kita kata sains ini dia baik, dia bagus. Dia boleh menjadikan sesuatu yang memudahkan kita, menjadikan sesuatu yang menyenangkan kita, boleh membantu kita di dalam kita menjalani kehidupan seharian. Tetapi sekiranya kita tidak berhati-hati, maka dia akan menjadi sumber-sumber kekufuran. Jadi kita tengoklah, sekurang-kurangnya ada 6. Ada 6 yang kita tengok macam mana kalau sempat kita buat hari ini. Dan 6 ni telah pun dihuraikan oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kita, ulama-ulama muhaqqiqin. Punya konsep-konsep yang sumber-sumber yang menjadikan kekufuran pada manusia ini. Dan sumber-sumber kekufuran itu sebenarnya adalah merupakan sumber-sumber yang kalau kita nak tengok waqi' realiti pada hari ini, itulah sumber daripada pelajaran yang diasaskan oleh syaitan dan iblis. Contohnya, asasnya tidak percaya kepada Tuhan, contoh. Asasnya menolak akhirat, contoh. Asasnya dia hanya mengambil yang fizikal saja, tidak mengambil yang spiritual, contohnya asasnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita bincang insya-Allah. Jadi ada beberapa perkara, saya nak sebutkan satu-satulah insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita cuba meneliti insya-Allah. Yang pertama sekali, sumber-sumber kekufuran yang berlaku pada hari ini disebut sebagai al-ijabud zati. Al-ijabud zati. Ini bahasa Arab lah. Al-ijabud zati ini ialah satu sumber yang lahir daripada mereka yang mengkaji, meneliti sesuatu perkara itu, yang akhirnya membawa kepada kekufuran. Al-ijabud zati ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebahagian daripada para filosof, begitu. Orang yang berpelasafah, yang mengkaji sampai PhD. Dia mengkaji, dan mereka mempunyai satu tanggapan bahawa zat yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai pelaku ataupun sebagai yang pembuat
penetapkan satu hukum itu dengan sesuai dengan disebut hukum al-ijabuz zati. Saya akan ceritakan ni. Apa maksudnya sini? Ialah mereka mengkaji sistem ekonomi ke, sistem politik ke, sistem kemasyarakatan ke, ataupun sains, fizik ke, matematik dan sebagainya. Dan mereka menjadikan bahawa zat Allah ataupun kita kata Tuhan itu, Rabb dan Ilah itu merupakan satu ilat ataupun satu alasan bagi terjadinya sesuatu itu, yang mana mungkin disandarkan kepada Allah berdasarkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan sebagainya tadi, tanpa bergantung pada Allah. Macam itu. Maknanya sesuatu itu berlaku, dia berlaku datang daripada Allah juga. Dia kata ada Tuhan. Dia tak menafikan zat yang mencipta, tapi dia kata sesuatu itu tidak melalui kudrah iradah Allah. Kudrah iradah Allah tak terlibat, dan sifat-sifat Allah yang lain tak terlibat. Maknanya terputus daripada zat Allah. Cuma dia kata dia mengaku ada Tuhan, dia mengakulah ada Tuhan. Tetapi Tuhan ni, Allah ni, zat ini, dia kata tidak ada kudrah, tidak ada iradah. Semuanya sifat-sifat Allah tu tidak ada. Subhanallah, maha suci Allah daripada ucapan mereka. Jadi ini adalah para falsafah, filosof, theologian. Jadi maknanya theologis, kita kata ini orang yang berfahaman mengkaji, yang berfahaman, kita kata tentang melihat satu kejadian ekonomi ke, sosial ke, komunis ke, demokrasi ke, sistem-sistem yang ada ni, ism ni. Jadi semua yang dia kaji, dia kata maknanya semua ni yang ada ni daripada Allah, tapi sebenarnya kita yang buat tu yang timbul perkataan saya boleh. Contohnya saya boleh, dia terputus ataupun menolak sifat-sifat kudrah, iradah, sifat-sifat Allah yang lain, kudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam dan sebagainya. Jadi sebab itu kita hanya bahawa bagaimana dalam pertama ini sumber kesesatan apabila mereka beranggapan bahawa alam ini telah terjadi, dan mereka menolak alasan-alasan yang menunjukkan bahawa alam ini adalah satu yang dijadikan. Dia kata alam ini jadi daripada dulu lagi, berevolusi daripada dulu, dah ada qadim, dia kata. Contoh, ini contoh. Jadi mereka menolak satu prinsip bahawa alam ini baru, alam ini dijadikan. Jadi inilah yang menyatakan bahawa alam ini qadim, alam ini dah ada daripada dulu, tak ada yang jadikan dan sebagainya. Maka sifat qidam dan Allah Subhanahu Wa Taala itu, sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah dinafikan. Ini adalah asas yang pertama, yang mana mereka meyakini satu konsep bahawa segala yang ada ni ialah apa yang ada je, terputus daripada sifat Allah, perbuatan Allah, terputus daripada nama-nama Allah, terputus daripada zat Allah. Macam itu. Inilah kekufuran yang pertama. Jadi sehingga kan apabila mereka bercari menyatakan sesuatu, mengkaji sesuatu, mereka hanya mengambil apa yang ada di sini tanpa dihubungkan dengan zat Allah tadi, sifat Allah tadi. Ini adalah merupakan kekufuran yang pertama. Ini lahir daripada, kalau kita pada hari ini contohnya sains yang ada hari ini, dia menolak kekuasaan Allah. Dia kata kita ni jadilah, kita kena buat macam mana kita buat. Kitalah yang menentukan kehidupan kita, kita yang menentukan nasib kita contohnya. Jadi dia menggambarkan bahawa apakah sebenarnya falsafah ini, yang mana kebanyakan falsafah sains yang ada pada hari ini. Maka falsafah ini sebenarnya ialah merupakan satu falsafah, satu gagasan, satu prinsip, iaitu berkenaan dengan manusia. Dia fikir takat manusia je. Manusia ni lah yang bergerak, manusia ni yang berkuasa, manusia ni yang boleh buat apa-apa sahaja dia nak buat. Jadi terputus. Ini adalah sumber kekufuran yang pertama. Dan dengan arti kata lain, sebenarnya agama ini agama humanisme. Agama manusia, kemanusiaan. Jadi kita ni hidup
sebenarnya kemanusiaan. Macam itu. Jadi kita berhati-hati dengan gerakan-gerakan humanism ini. Kerana gerakan humanism ini, dia bukan hanya sekadar satu gerakan aktiviti kemanusiaan, selamatkan manusia sebagainya. Tetapi sebenarnya gerakan ini adalah untuk nak menjadikan manusia itu lebih tinggi daripada Allah. Manusia itulah segala-galanya. Fokus kat situ. Terputus kudrah iradah Allah ini terputus. Ini adalah para filosofis ataupun filosof ataupun mereka yang berfalsafah, yang mengkaji dengan segala kematangan pemikiran mereka setakat yang ada tu, untuk tetapi terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sinilah sebenarnya adalah merupakan satu agama baru yang juga disebut sebagai New Age Religion, yang mana dia akan menggantikan agama-agama yang berasaskan kepada wahyu. Berasaskan kepada wahyu. Maknanya berlaku ini satunya tidak ada kaitan dengan kudrah Allah, iradah Allah. Jadi ini sains yang ada pada hari ini. Contohnya tidak semua. Ada sains yang tidak diasaskan dengan iman dan Islam. Jadi ini kita bahaya. Jadi kita ingat yang hidup ni hanyalah manusia sahaja. Maka dia jadilah manusia itulah yang hebat. Manusia itulah yang perlu diselamatkan. Jadi macam mana yang berlaku contohnya di Gaza pada hari ini. Apabila orang bukan Islam menyokong kita kata Palestin, menyokong Gaza. Tetapi mereka menyokong atas dasar humanisme. Kemanusiaan. Atas dasar kemanusiaan. Jadi kemanusiaan, kesian dia mati. Tak patut dia mati. Tak patut dibunuh. Sebagainya. Jadi baik tak? Itu baiklah pada fitrah manusia. Tapi terputus daripada iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali mereka yang beriman. Jadi maknanya sebab tu dalam hal ini apa yang berlaku di Gaza bukan hanya masalah kemanusiaan, tapi rupanya masalah yang berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan perjuangan. Ini contoh. Ini contoh. Maknanya sains yang pada hari ini, kalau kita tengok yang tidak beriman ini, sains-sains yang biasa ni, maka disebut sebagai humanisme. Dia lebih kepada memerhatikan manusia, kemanusiaan. Maka dia akan menggantikan apa? Dia akan menggantikan apa yang digambarkan sebagai wahyu. Tak ada wahyu. Tak ada daripada Tuhan, tak ada. Daripada Allah tak ada. Dia mahu segalanya ambilnya semuanya daripada apa yang kita perhatikan dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu agama yang sejagat, universal. Agama inilah sebenarnya yang sedang dibawa oleh Dajjal. Kenapa Dajjal nak bawa ajaran sesat ini? Kerana apabila manusia berfikir setakat manusia, tidak dikenalkan dengan Allah yang menjadikan zat yang maha agung, yang wajibul wujud, yang maha sempurna, yang maha indah dan sebagainya tadi, supaya kekosongan itu akan dimasuki oleh Dajjal nanti, yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dia akan mengaku sebagai Tuhan. Jadi manusia dia boleh buat AI, manusia dia boleh buat artificial intelligence, manusia boleh modern, boleh buat kereta terbang, boleh buat semua dia, semua dia buat. Kan? Tanpa diikat dengan Allah. Diikat dengan Allah. Tanpa diikat dengan Allah, maka sebenarnya fitrah manusia memang nak kepada Allah. Maka di situlah Dajjal akan masuk. Dajjal akan masuk melengkapkan aspek yang dikendaki, yang diperlukan oleh manusia tadi. Jadi ini satu agama yang sebenarnya telah kita kata diperkenalkan, dijaja di sana sini. Sebab tu saya sebut bahawa perancangan Dajjal ini sangat halus, sehingga kan mereka menggunakan fitrah manusia untuk diselewengkan. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia ni berhajatkan kepada keamanan, ketenangan, kebahagiaan. Berhajatkan kepada kejayaan, berhajatkan kepada kekuatan. Jadi fitrah manusia yang nak baik ni, yang nak jadi baik, yang tolong orang ni, dijadikan agama. Dipanggil humanisme. So agama humanisme ni lahir daripada falsafah-falsafah yang terputus daripada zat Allah yang sebenar. Ijabut zati dipanggil. Ijabut zati ni iaitu di mana mereka telah kufur kepada Allah. Apabila mereka mengkaji, mereka membuat satu falsafah, mereka membuat satu teori, satu hipotesis dan sebagainya, tetapi terputus daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat Allah, sifat Allah. Terputus daripada af'al Allah, terputus daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah kita lihat
Maka lahirlah satu agama yang baru disebut humanisme dan disebut human enterprise. Kan, itu satu pergerakan, satu syarikat, satu kelompok untuk membina kemanusiaan. Jadi humanisme ini dia akan berdasarkan ataupun berpaksikan kepada keunggulan manusia. Keunggulan manusia, maknanya dianugerahkan Nobel Prize, dibagi A, dibagi kecemerlangan, anugerah dekan, anugerah rektor dan sebagainya, kan, untuk mengiktiraf, kan, keagungan, keunggulan manusia. Jadi kita dapat 4.0, 4 flat di universiti, dapat anugerah. Kita bangga dengan kepandaian kita, kejayaan kita, kebahagiaan kita, tanpa kita hubungkan dengan Allah. Ini adalah falsafah yang ada. Sebab tu dia kata tahniah, kamu bagus, kamu pandai, sebagainya. Tetapi dia tidak membawa kepada Allah. Jadi falsafah ni tidak membina manusia yang tunduk, rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah, tadaruk kepada Allah. Tidak. Dia menimbulkan manusia yang rasa diri dia hebat, diri dia pandai. Saya dah belajar luar negara, saya dah ada PhD, 10 PhD saya ada. Jadi kalau orang tak panggil dia doktor tu, dia marah kalau tak panggil doktor ni. Kenapa? Aku penat-penat belajar PhD, kan, kau tak panggil aku doktor, begitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada apa-apa pun sangat pada yang digambarkan sebagai doktor tu, kan, tak ada apa sangat pun baik. Jadi agama ini adalah satu agama yang telah berkembang sejagat. Semua orang. Tapi tak perasan. Kita cinta kemanusiaan. Sampai sanggup mati demi memperjuangkan kemanusiaan. Tetapi terlupa kepada Allah, mentauhidkan Allah, berubudiah pada Allah. Ini satu yang halus. Satu yang amat halus yang ada. Inilah merupakan satu agama yang mana yang disembah sebenarnya ialah makhluk, itu manusia. Yang disembah itu manusia. Jadi sebab itulah maka akan timbul satu one world religion, iaitu one value, dipanggil New Age religion, iaitu agama humanisme. Agama humanisme. Jadi akhirnya mereka akan menentukan yang baik dan buruk. Yang menentukan baik buruk ni kitalah yang menentukan baik dan buruk, macam tu. Kan, bukannya pencipta. Yang menentukan kita ni bagus tak bagus adalah human knowledge, ilmu kita, knowledge kita tu yang baik untuk kita. Jadi pencipta tadi, Tuhan tadi, zat tadi, Allah tadi, zat yang maha agung tadi, tak termasuk di dalam pemikiran. Yang ada hanyalah ilmu. Jadi bila kita sebut ilmu wahyu, tak ada. Ilmu wahyu tak ada. Inilah dikata akhirnya disebut dalam kataan-kataan mereka, contohnya, you shall be as God. Kamu mesti menjadi seperti Tuhan. Gods, Tuhan. Inilah disebut sebagai secular humanisme, disebut sebagai self-idolatry, iaitu kita mengagungkan diri kita sendiri. Ini sains hari ini. Kita belajar supaya jadi pandai. Kita rasa kita yang pandai. Kita belajar supaya dapat cipta sesuatu. Kita kita yang cipta itu. Terputus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maka di sinilah digambarkan timbul satu agama, iaitu kita merasakan bahawa yang berkuasa, yang memiliki, yang memberi bekas adalah makhluk, benda, bukan lagi Allah. Ini sumber kekufuran. Kita belajar, yang menyembuhkan tu ubat. Yang menyembuhkan tu ubat. Ini adalah agama humanisme. Agama mengagungkan manusia. Agama mengagungkan kejayaan kita, keakuan kita. Ini nombor satu. Ini banyak orang kena, kan. Yang mengenyangkan, sedap. Kan, kalau sedap kita masak tu, yang sedap, yang bagi sedap makanan tu ialah tukar masak. Tukar masak. Nampak manusia, tak nampak pun Allah SWT, kudrah Allah, iradah Allah, ilmu, hayat dan sebagainya. Jadi yang memberi kesan, memberi bekas kepada sesuatu itu ialah kebendaan, makhluk. Ini ialah disebut mereka yang menyembah agama astroteologi. Menyembah agama daripada humanisme tu, mengagungkan manusia, mengagungkan diri kita ni,
sehingga menimbulkan satu kefahaman disebut juga agama astro, agama yang mengkaji, melihat apa yang ada di bulan, bintang dan sebagainya, sehingga akhirnya jadilah kita sebagai orang yang mengagungkan manusia. Jadi siapa yang kita agungkan? Manusia. Ini adalah agama yang sebut sebagai humanisme tadi. Ini daripada sains. Jadi sains mendidik kita, mentarbiah kita pada hari ini. Sekiranya tidak diasaskan oleh iman dan takwa tadi, dia akan mentarbiah diri kita supaya mengagungkan makhluk, mengagungkan manusia. Ini perkara yang menyesatkan ramai. Orang Islam pun ramai. Sampai dia berbangga dengan ilmu dia lebih daripada dia merasai bahawa ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebahagian daripada mereka yang mengkaji menggambarkan bahawa sebahagian daripada sains yang ada ini diasaskan oleh iblis. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf, yang qala ma mana'akal an atasjuda iz amartuk, kata Allah berfirman, apakah yang menghalang kamu, apakah yang menyebabkan kamu ni tak nak sujud, tak nak melaksanakan perintah aku tadi? Maka iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, kata iblis. Aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Ini adalah merupakan hidup suasana-suasana yang ada pada hari ini, dalam keadaan bila kita merasakan bahawa ilmu tu kita punya, dunia ni kita punya, kita yang cari, kita yang ini sains. Dia tak patah balik pada wahyu, dia tak patah balik kepada zat yang maha agung tadi, Allah, af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Ini benda yang kita kena faham. Jadi nombor satu sumber kekufuran, iaitu kita hari ini belajar sains, belajar matematik, belajar biologi, belajar medical, belajar engineering, apa saja kita belajar, tapi terputus daripada mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi ini nombor satu. Ini sumber kekufuran yang ada. Terputus daripada iman, terputus daripada perkara-perkara yang membawa kepada mentauhidkan Allah. Mengenal af'al Allah, mengenal sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal zat Allah. Kita terputus. Tak boleh nak kenal. Inilah kekufuran yang pertama, sumber yang pertama terputus daripada Allah. Jadi sains yang ada pada hari ini, dia akan menjadi sesat sekiranya kita belajar sains, anak-anak kita belajar sains dalam suasana tidak ada mengenal Allah, tidak ada suasana ma'rifatullah, tidak mengenal perbuatan Allah, af'al Allah yang lahir daripada sifat Allah, tidak mengenal daripada nama-nama Allah, asma Allah, tidak mengenal zat Allah. Ini satu perkara. Sebab itulah dalam konteks kita hari ini, untuk kita menyelamatkan diri kita daripada kesesatan yang ada pada sains yang tidak diasaskan oleh iman tadi, maka hendaklah kita berada dalam suasana sentiasa melatih diri kita untuk mentauhidkan Allah, mengenal Allah, mengenal zat Allah dan sifat Allah, nama Allah dan af'alnya. Baik, itu nombor satu. Jadi nombor satu ni kita bayangkan sains yang diasaskan oleh syaitan ni, dia tidak terikat dengan iman, dia tak terikat dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Yang kedua, kan, sumber-sumber kekufuran yang ada dalam masyarakat kita hari ini yang berkaitan dengan, kita kata, kemajuan sains, matematik, kehebatan teknologi dan sebagainya, ialah disebut sebagai tahsinul aqli. Tahsinul aqli. Ini bahasa Arab lah. Tahsinul aqli ini ialah apabila kita hanya menjadikan sumber-sumber kekufuran yang ada pada para filosof-filosof itu, sehingga kita menolak tentang wahyu Allah, Nabi, dan kita menolak tentang Al-Quran. Jadi sebenarnya yang ini adalah, dia hanyalah, kalau zaman dulu sumber kesesatan ini disebut sebagai Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah, yang menyatakan contohnya wajib bagi Allah menciptakan yang baik dan yang lebih baik untuk makhluknya. Jadi Allah menciptakan yang baik-baik, yang tak baik dia bukan daripada Allah, kan. Dan kemudian mereka buat alasan bahawa segala bentuk ciptaan hukum Allah itu dia ada tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Maknanya dengan arti kata lain, Mu'tazilah ni, jenis kaum Mu'tazilah ni, dia hanya menggunakan akal, logik aja. Dia guna logik aja.
Logik je semata-mata. Dia tidak melalui syarak. Contohnya dia kata yang baik aja semua ni Allah cerita yang baik, yang tak baik ni semua bukan daripada Allah contohnya. Dari sedangkan mereka memahami akan hal tersebut. Di sinilah kita lihat bagaimana golongan kedua tahsinul akal ini ataupun tahsinul akli ini, dia hanya menggunakan logik aja. Logik saja. Maknanya dia berfikir secara logik semata-mata tanpa diikat dengan syarak, tanpa diikat dengan Al-Quran. Jadi inilah yang menyebabkan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh golongan, kalau dulu kita panggil Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia mengagungkan akal, semata-mata berfikiran akal. Jadi pada hari ini contohnya akal lah yang paling penting sekali. Paling penting akal. Sebab tu kalau dia ada PhD, kira dia lah yang terbaik kan. Walaupun mungkin ibadahnya kosong, akhlaknya kosong, tapi dah ada PhD contohnya. Jadi akal, mengagungkan akal, mengagungkan ilmu semata-mata. Ilmu yang dimaksudkan sini adalah akal tadi. Ilmu yang berkaitan dengan akal tadi. Tahsinul akli. Kita sentiasa nak memperbaiki sesuatu, melakukan sesuatu yang baik itu dengan akal saja. Fikir. Ini juga masalah. Jadi sains pada hari ini, apabila dia hanya menggunakan akal sahaja, tanpa dia menggunakan wahyu Allah, Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sesat. Ini juga sesat. Ini akan menyesatkan ramai orang. Dipanggil bila sains ni, betul aja. Kalau bertembung antara sains dengan Quran, sains menang. Bertembung antara sains dengan hadis, sains menang. Sedangkan Quran dan hadis itu adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hadis itu datang dalam bentuk perkataan Rasulullah SAW. Al-Quran tu datang dalam bentuk firman Allah, sebiji-sebiji dari sudut definisi dia. Sebab tu kita lihat hari ini bagaimana ramai orang yang sesat dengan apabila menganggapkan bahawa akal dia semata-mata. Dia menolak Nabi, menolak hadis, menolak Al-Quran. Sedangkan dalam Islam yang paling tinggi bukanlah akal. Yang paling tinggi ialah at-taqwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Itu kita kena faham. Jadi sains ni diletakkan, aku doktor ke kau doktor, aku PhD ke kau PhD. Ilmu tu, walaupun kebenaran tu bertentangan dengan Islam. Dia cakap benda yang bertentangan dengan Al-Quran. Dia cakap benda yang bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia yakin dia betul. Sebab apa? Tak maaf. Gangguan demi gangguan. InsyaAllah. Baik. Jadi tahsinul akli ini adalah satu yang akan mengutamakan akal. Sebab tu siapa paling pandai? Dia menang debat, dia pandai. Sebab tu presiden, Perdana Menteri nak berdebat. Rupanya yang dia debat tu guna akal aja, tipu je. Macam ada seorang ahli politik kata apa? Kan? Dia kata, kita ni kempen dah menang lah. Tapi sebenarnya tipu je. Kita tipu je, kita guna akal. Kan? Masa kempen, no A, no D kan contohnya. Tiba-tiba masa lepas tu A lah pemimpinku, D lah teman rapat aku. Jadi nak sebut sini no A no D tu dia kata kita cakap je tak apa. Ini maknanya tahsinul akli. Dia menggunakan logik nak tipu orang. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Ini contohnya. Jadi mereka masyarakat hari ini mengagungkan akal, ilmu semata-mata. Sedangkan apa yang digambarkan oleh Islam, kita tidak mengagungkan akal semata-mata, tapi kita mengagungkan orang yang ada takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Jadi apa maksud takwa ni? Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu pada hati. Jadi dalam Islam, takwa ni dia ada 3 gabungan. Takwa ni dia ada 3 unsur. Dia bukan akal saja. Yang pertama sekali adalah al-qalbun zaki. Hati yang bersih. Takwa ni daripada hati yang bersih. Hati yang bersih, dia kemudian hati itu hidup bersama iman. Hidup bersama iman. Jadi hati kena bersih. Jadi kita ingat, kita dah bersih dah, mandi dah semua, pakai shampoo lah, pakai semua sekali. Pakai apa ni? Kuku putih lah macam-macam. Tiba-tiba kan hati kita kotor, rosak hati kita. Dengki, hasad,
Kan, hati kita ni benci kat kebaikan. Tak suka pada kebaikan. Tengok orang Islam sama Islam, bagus, rasa dengki, rasa tak mau dan sebagainya. Ini semua hati yang tidak dijaga, yang tidak dibersihkan. Jadi, takwa itu bermula daripada hati al-qalbun zaki, hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang cerdik. Yang kedua ialah al-aqlu wa'i. Jadi, takwa itu juga lahir daripada akal yang sedar, al-aqlun wa'i. Akal yang sedar, bukan akal yang berilmu. Ilmu ada, tapi tak ada kesedaran. Dia boleh hurai bab sembahyang. Boleh hurai bab sembahyang. A, B, C, D, dalil nakli, dalil akli. Dia boleh hurai bab sembahyang. Tapi, tidak ada kesedaran tentang sembahyang. Dia tak sembahyang. Jadi, kesedaran ni adalah membawa kepada taufik Allah. Maksudnya, dia bukan hanya dapat hidayah Allah. Tapi, dia juga mendapat taufik Allah. Akhirnya mendapat inayah, taufik dan inayah, mereka kesempurnaan. Jadi takwa ni dia ada al-aqlu wa'i, akal yang sedar. Kemudian takwa juga ada sumber yang ketiga disebut ialah fitrah yang salimah. Fitrahnya ialah naluri yang sentiasa sejahtera, iaitu terikat dengan Allah dan dengan hari akhirat, terikat dengan Allah dan hari akhirat, tidak terputus daripada kehidupannya. Jadi akhirat ni tak terputus daripada kehidupan dia. Kehidupan iman, kehidupan imaniyah, beriman. Jadi inilah dikatakan sebagai orang yang bertakwa, sehingga tidak lahir dan lalai. Kelalaian, tidak lahirlah kelalaian yang terputus daripada iman. Allah berfirman dalam Quran. Tengok apa firman Allah. Ini suratul A'raf. Suratul A'raf ayat 179 kalau tak silap. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanu la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi dipenuhkan, disumbat dalam neraka Jahannam itu daripada kalangan jin dan manusia, yang mana majoritinya, banyaknya, ramainya itu ada hati tapi tak boleh faham, ada mata tapi tak boleh melihat, ada telinga tapi tak boleh mendengar. Mereka lah seperti binatang ternakan. Balhum adal, malahan lebih sesat lagi. Mereka lah orang yang terputus dengan Allah, terputus dengan akhirat. Jadi maknanya walaupun dia ada hati, dia ada fikiran, dia ada akal, dia ada semua ada, tapi terputus. Ini lalai. Ini maknanya tahsinul akli ni satu yang menyesatkan. Kita hanya mengutamakan logik je. Fikir logik je, ikut logik je. Ikut kita kata akal kita je. Kita tengok apa yang digambarkan oleh humanisme. Salah satu manifesto humanism, agama manusia ni, agama kemanusiaan ini ialah dia kata apa? Knowledge of the world. Kan? Pengetahuan di dunia ini is derived, didapatkan daripada by observation, daripada pemerhatian. By experimentation, daripada kita buat uji kaji. Dan by rational analysis. Observe, eksperimen, rational analysis. Itulah agama humanism. Jadi tahsinul akli ini, kita hanya mengutamakan logik akal tadi, bermakna sebenarnya kita menolak wahyu. Kita menolak wahyu. Walaupun kita kata saya orang Islam. Saya orang Islam. Tapi sebenarnya saya sebenarnya tak terima wahyu. Sebab kita terima logik akal sahaja. Sebab di dalam wahyu tak semuanya logik, semuanya ada gabungan antara al-iman, yang akhirat, yang dunia, ada gabungan dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat bagaimana pada hari ini siang malam manusia acquire knowledge, mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi mereka tinggalkan wahyu Allah. Pergi sekolah, pergi universiti, buat kajian, buat macam-macam, cari ilmu sains, cari ilmu dunia, cari ilmu matematik, cari semua ilmu, tetapi tinggalkan Al-Quran. Apa dia punya contohnya? Senang aja, kita tengok diri kita aja. Kita boleh baca buku tebal-tebal fizik, boleh baca buku tebal-tebal biologi kalau kita orang engineering, baca buku tentang engineering, baca buku tentang sains, baca buku tentang sastra, ilmu yang ada pada hari ini, tetapi kita tak baca Quran. Itu maknanya tahsinul akli. Itu sifat orang yang tahsinul akli. Dia hanya mementingkan logik sahaja, ilmu saja, tanpa mengutamakan wahyu Allah. Jadi macam nak buat ni? Kita dah duduk dalam kategori orang-orang yang macam itu, macam nak buat? Maka sebab itulah pada hari ini kita kena faham bahawa kita kena hidupkan Al-Quran dalam aktiviti kita.
Kita kena hidupkan. Baca Quran, tadabbur Quran, hafal Quran. Sampai kita mendokong dia. Mempertahankan Al-Quran dengan nyawa kita. Jadi sebab itulah kita lihat sini, kita kena dekat balik. Kalau tidak, kita ni jadi orang yang hanya sekadar tahsinul akli. Kita hanya nak memperindahkan, memperbaiki, berbuat baik dengan rasional, logik, akal sahaja. Ini nombor dua. Perkara sumber yang menyesatkan di akhir zaman, kita kena perhatikan ni. Yang ketiga disebut at-taqlidur radi. At-taqlidur radi ni apa dia? At-taqlidur radi ini ialah taklid. Kita ikut dan fanatik yang berlebihan daripada sumber-sumber yang kufur. Jadi yang ketiga ni ialah kita ikut, kita fanatik, yakin dengan cara yang berlebih-lebihan. Dengan sumber-sumber yang kufur ataupun sumber yang tak betul yang menyebabkan timbul kekufuran. Timbulnya kekufuran. Ini dilakukan oleh mereka yang ikut arus. Ini melakukan oleh mereka. Tadi para yang mula-mula tadi orang yang falsafah. Falsafah. Kemudian yang kedua orang yang mengkaji, saintis. Yang ketiga ni semua sekali termasuk awam, orang awam. Apa dia ikut je, dia tak tahu. Boleh kata coronavirus ni boleh membunuh, matikan orang dan sebagainya, kita pun takut. Pakai topeng 2 kali, pakai topeng 3 kali, pakailah 5 lapis dipakai. Jadi dia takut sebagainya. Dia ikut arus. Taqlidul radi. Jadi orang yang fanatik, yang betul-betul fanatik, tak fikir langsung. Dia tak fikir langsung, kemudian tak ikut iman dia, tak ikut wahyu. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Dia kata apa? Dia kata penyakit ni tak ada ubat. Kena ambil vaksin je. Tak ada ubat. Ambil vaksin saja. Dia tak fikir. Nabi kata semua penyakit ada ubat. Di situ dah salah dah. Tapi dia ikut je, harus cakap. Semua media bagi. Semua dia ikut aja. Ini adalah taqlidur radi. Ini adalah sumber kesesatan. Sumber kesesatan dalam arus sains yang ada pada hari ini. Yang menyebabkan kepada kekufuran. Kalau zaman dulu ni disebut penyembah berhala. Kenapa menyembah berhala? Sebab aku ikut mak bapak aku ikut ketua-ketua aku ikut orang kampung aku. Itu penyembah berhala ni. Orang rakyat ikut arus, ikut aja. Tak fikir dan tidak rujuk pada Quran. Tak fikir dan tak rujuk pada hadis. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Inna wajadna aba'ana ala ammatin wa inna ala asarihim muqtadirun. Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami ataupun orang sebelum kami ataupun ketua-ketua kami, pemimpin kami ataupun saintis-saintis yang ada ni, WHO lah, WF dan sebagainya itu. Mereka menganuti agama ni, mereka ikut satu fahaman ni, cara ni. Dan sesungguhnya kami ni adalah orang yang mengikut jejak langkah mereka. Kami ikut je. Nampak? Jadi rupa-rupanya mengikut tanpa fikir, menjadi fanatik, terutamanya sumber-sumber kufur ni, ialah satu yang boleh bawa kesesatan. Ikut aja. Orang kata A lah, B lah, tak fikir. Tak kira lah yang namanya tukang sapu, tukang bersih. Tak kira yang namanya orang yang tak ada kerja, peminta sedekah, penganggur. Tak kira lah yang namanya cikgu, doktor, engineer, pemimpin, ahli politik, MP, menteri, Perdana Menteri, raja-raja, orang bangsawan, tak kira siapa, bila dia hanya mengikut apa yang ada pada arus yang tadi. At-taqlidur radi, yang dia ikut apa yang ada pada berlaku. Bapak-bapaknya, ketua dia, pemimpin dia dan sebagainya, maka itulah merupakan sumber kesesatan, kekufuran. Dia kena ikat balik diri dia dengan hadis, dengan Quran. Kena ikat dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi sebab itulah ulama' muhakkikin, ulama' yang memahami akan hakikat agama tadi, dengan jelas menyatakan bahawa ayat itu, bahawa taklid yang ada itu
yang disebutkan oleh Allah tadi firman Allah tadi bukan hanya sekadar taklid dari sudut iman, dari sudut akidah, bukan. Jadi dia bukan hanya taklid dari sudut akidah dan iman, tetapi begitu juga taklid daripada segala yang lain. Maka berkatalah kita kata guru-guru kami lah kata apa, tidak ada perbezaan antara muqallid, orang yang taklid tadi yang dibimbing, dengan binatang yang dituntun. Jadi orang yang ikut arus ni tak nak fikir, tak nak tengok apa Quran kata, tak nak fikir, tak nak tengok apa hadis kata, tak nak fikir, tak nak tengok apa kata orang-orang yang berjuang berkata, maka macam binatang yang dicocok hidung, yang ditarik. Samalah. Kata para ulama muhakkikin. Sama, hakikatnya sama. Ini bukan hanya berkaitan dengan akidah. Bukan berkaitan dengan iman semata-mata. Bukan. Semua. Kehidupan. Semua. Jadi maknanya ikut arus. Yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-wahan. Penyakit al-wahan. Ikut arus. Kamu ibarat buih yang lemah, yang buih di banjir. Jadi maknanya kita hari ini nak kena faham bahawa salah satu sumber kesesatan yang ada di dalam kehidupan manusia pada hari ini ialah mengikut arus jahiliyah tanpa berfikir, tanpa rujuk pada Quran, tanpa rujuk pada hadis, tanpa rujuk kepada orang-orang yang berjuang, yang ikhlas, yang mengetahui, yang ada pengetahuan. Jadi macam mana buat ni? Sebab itulah kita kena kenal pakatan jahat. Kita kena kenal ada musuh. Musuh ni merancang, dia buat makar. Musuh ni dia buat pakatan jahat. Kita jangan rasa kita ni semua baik, orang lain pun baik. Orang lain tu ada yang jahat macam itu. Ada yang buat pakatan jahat, perancangan jahat. Siapa dia? Dah macam-macam lah namanya. Ada yang namanya WHO. Ada yang namanya WEF. WEF. Ada yang namanya IMF. IMF. Dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi, macam-macam. Kita kena tahu lah, kena kenal lah. Sebab tu orang yang ikut arus tak tahu, tak kenal ni, dia terdedah kepada kesesatan. Tak kira lah yang namanya tu ustaz ke. Tak kira lah yang namanya orang alim ke. Tak kira lah dipanggil Syekhul Kabir. Tak kira. Kalau dia tidak memahami wakil realiti pakatan jahat, perkara-perkara yang telah disebut oleh Allah dalam Quran. Fir'aun buat pakatan jahat, kaum Saleh buat pakatan jahat, kaum Lut buat pakatan jahat, semua malahan kaum musyrikin di Mekah buat pakatan jahat nak bunuh Nabi SAW. Kita rasa tak ada pakatan jahat di mana ada, semua orang baik-baik belaka. Maka kita ni akan mengikut arus. Bila kita mengikut arus, maka jadilah kita digambarkan sebagai orang-orang yang seperti taqlidur radi. Taqlidur radi ni apa? Orang yang mengikut sumber-sumber yang ada. Fanatik taklid dengan ada. Dia bukan hanya sekadar akidah saja, tapi dia juga termasuk dalam kehidupan. Sebab itulah kita kena faham bahawa musuh-musuh Allah ni, musuh Islam ni, dia sebenarnya merancang. Mereka nak melengkapkan mulkan Jabariyah, pemerintahan Jabariyah dia, diktator dia, melalui New World Order. Perkataan New World Order pun dulu dipanggil sebagai, dia kata apa? Disebut konspirasi lah. Teori. Sekarang New World Order dia dah sebut dah. Biden dah sebut New World Order. Jadi sebut kat sini bagaimana keadaan kita kena faham. New World Order. Iaitu mereka sedang merancang total control. Mereka nak kontrol, menguasai secara total 100%. Disebut totalitarian. Jadi kalau ustaz-ustaz kita yang namanya Al-Fadil, Doktor, PhD dalam Usuluddin, dalam Syariah, yang ada nama jawatannya, tak kira jawatan apa, yang bergelar Qadi, Naib Qadi, yang bergelar Guru Besar, Pengetua, Mudir, yang bergelar Mufti, Penasihat Agama, Menteri Agama, tidak faham, tidak kenal, tidak tahu tentang wujudnya pakatan jahat musuh Islam, maka mereka ini akan mengikut arus. Sebab itulah bila mereka naif tentang perkara ini, mereka memberi fatwa mereka lari daripada apa yang sepatutnya.
Walaupun namanya begitu, mereka tak tahu market. Dia baik sangka dengan Mulkan Jabariyah. Dia baik sangka dengan Zionis. Sedangkan Allah dah bagi amaran dalam Quran. Anda bagi amaran dah dalam Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah bagi amaran dah. Tidak akan sekali-kali orang Yahudi ni, orang Nasara ni redha dengan kamu, agama kamu, hidup kamu ni, melainkan dia nak supaya kamu ni ikut dia. Sehinggalah kamu ikut dia. Ni Allah dah bagi warning. Maknanya tentulah mereka tak redha, tentu mereka buat perkataan jahat. Kemudian dalam ayat yang lain pula Allah gambarkan la tajidanna asyaddan nas adawata lil ladina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu manusia yang paling teruk sekali, dahsyat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat permusuhannya pada orang yang beriman. Jadi kalau dah musuh, dah dahsyat sangat, takkanlah dia tak ada planning, perancangan. Kita baik sangka, mana ada orang Bill Gates ni bunuh orang, mana ada Bill Gates ni bunuh orang. Dia tu orang ekonomi tak ada ni, semua teori-teori pakatan jahat ni semuanya mengarut. Maka ulama-ulama yang tidak mengkaji tentang pergerakan musuh, mereka akan berada dalam keadaan naif, dalam keadaan apa yang digambar sekali, mengikut arus taqlidur radi, mengikut arus, mengikut mak bapak, mengikut ketua-ketua, mengikut menteri yang tak belajar tentang perkataan jahat, menteri yang telah diikat dengan dunia dalam hati mereka. Yang penting projek, yang penting projek, yang penting projek. Jadi sebab itulah kita pada hari ini nak kena faham bahawa mereka ada buat perancangan jahat. Kalau tidak kita mengikut ini sumber kekufuran. Maknanya sebelum Dajjal datang ni kita dah kufur dulu, wa iyazbillah min zalik. Kita kufur dulu, sesat dulu sebelum Dajjal datang. Dajjal tak sempat datang, kita dah sesat dulu, wa iyazbillah min zalik. Kenapa? Kerana kita mengikut arus taqlidur radi. Taqlidur radi, ikut mak bapak, ikut benda-benda orang-orang yang kita nampak macam betul. Rupanya semua tu ikut aja musuh. Kami ni berpandu kepada menteri orang Islam lah. Takkanlah menteri orang Islam ni tak elok. Tengok siapa menteri tu ikut. Dia ikut WHO. Tengok pula siapa WHO ni. Tengok siapa WWF ni. Tengoklah pula kan. Jadi kita tengok kan, macam mana boleh fikir singkat macam itu. Ada pula ustaz tu kata kan, takkanlah 14 qadi salah ataupun 14 mufti salah, kamu je betul. Saya minta maaf lah. Nak sebut sampai pegang macam itu. Saya minta maaf, berapa ramai daripada mufti-mufti itu yang telah mendengar apa yang nak disampaikan oleh alternatif ataupun kita kata golongan-golongan yang mengkaji di kalangan orang beriman ni. Berapa ramai? Alhamdulillah ada sebahagian daripada mufti itu yang saleh, yang berfikir, akhirnya berjumpa dan berbincang dan akhirnya mendapat sesuatu yang baik. Daripada kesimpulannya, tak payah nak sebut mufti mana. Mufti bagus semuanya. Cuma kan, oleh kerana dia tidak berfikir secara out of the box.